وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 96, petok yang ketiga daripada atas. Muka surat 96, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wala salatu qabidi tarafin muttasilin binajasin wa illam yataharrak biharakati. Terjemahan dia, tidak sah pula solat orang yang membawa sesuatu di mana hujungnya terkena najis, sekalipun hujung ini tidak bergerak bersama gerakan solatnya. Tidak sah pula solat orang yang membawa sesuatu di mana hujungnya terkena najis. Macam petok atas yang terbaca minggu lepas lah. Dia terjemuh dengan orang yang membawa juga. Kita baca minggu lepas kan, atas tu solat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersucinya. Batu yang digunakan untuk istinja dia bawa. Terjemuh gitu. Terjemahan betul dianya, tidak sah sembahyang mereka yang menanggung akan orang yang istinja dengan batu, bukan membawa. Sini pun sama ni. Tidak sah pula solat orang yang membawa, bukan. Wala salatu ay wala tasihhu salatu, dan tidak sah solat qabidi tarafin muttasilin binajasin. Qabidi ni orang yang memegang. Qabidi orang yang memegang. Orang yang memegang akan tepi yang berhubung dengan najis. Pegang ni bukan pegang najis, tetapi di hujungnya berhubung dengan najis, dia pegang. Wa illam yataharrak biharakati, dan sekalipun tidak bergerak ia, tidak bergerak tepi yang berhubung dengan najis itu, biharakati, dengan geraknya, gerak qabid tadi itu, orang yang genggam sesuatu di tepi itu berhubung dengan najis, bukan bawa ni, orang yang genggam. Contohnya di tepi itu ada najis, dia genggam, dia pegang. Mana sekarang ni contohlah ni, dia genggam, dia pegang tali, di hujung tu ikat anjing. Tu genggam, dia pegang tali tu. Dia pegang tali, tali tu suci, tapi tali tu di hujung tu ikat anjing. Itu contoh.
pada ni. Bukan bawa ni, orang yang pegang tepi yang mana berhubung dengan najis di hujungnya. Di hujung tu najis. Adapun kalau di hujung tu benda suci, benda suci, tetapi atas benda suci tu ada najis lain. Dia pegang tali itu ikat perahu benda suci. Dalam perahu ada anjing seekor, tak ada masalah. Sebab di hujung tali itu bukan najis. Di hujung tali itu perahu benda suci. Tapi dalam perahu tu ada anjing. Tak apa tu. Sekarang dia genggam bukan benda najis, benda suci. Tapi pandangan ni pun, perkara ni pun ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada khilaf sebab bukan pegang najis pun, tapi pegang sesuatu yang suci tapi di hujung tu berhubungan najis. Sekalipun tali tu panjang, maknanya orang yang genggam tali tadi, contoh tali lah, orang genggam tali tadi tu, dia gerak dalam sembahyang, dia rokok, dia sujud, tali tu dah bergerak pun sebab panjang tali tu sekalipun, tapi di hujung tu ada najis. Ini cerita genggam. Ataupun diikat, ikat di kaki dia tali, kemudian di hujung tali tu ikat kaki anjing, samalah, ikat. Dia yang tok batas semayang ni, tali di hujung tu ada anjing, tapi dia bukan pegang, dia bukan genggam, dia bukan pegang, dia bukan ikat, tapi dia pijak dengan kaki dia. Tak apa. Ni pada ni. Tali tu di hujung tu ada anjing, tapi tali tu dia tidak pegang, dia tidak qabid, dia tidak pegang dan tidak ikat di tubuh dia. Tapi tali yang di hujung tu ada anjing, tali tu dia pijak dengan kaki dia. Dia pijak kaki, tak apa. Ada ni. Dia pegang genggam ni dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i inilah, walaupun ada khilaf di sini. Dia tak boleh dah. Ada ni. Dia nak cerita macam mana? Hak genggam, hak ikat. Contoh tu lah, hak mikrofon tu imam tu. Lepas tu ada orang-orang lama, dia tak mau pakai mikrofon tu. Dia nak pakai hak berdiri juga. Hak berdiri juga. Hak sini ni Masjid Ladang ni ada atas dia. Ada setengah tempat atas ada, tengah ada, atas ada. Sebab sini ni tu imam dipakai juga tau. Dia pakai juga mikrofon di baju. Ada setengah orang-orang lama, dia tak mau pakai hak ni tali ni, hak berbaju ni, mikrofon tak pakai. Maka dia kena ada mikrofon hak atas, tengah, atas-atas. Ni Masjid Ladang ni atas-atas tak ada, sebab dia ada baju. Dia ada baju. Sebab dulu-dulu timbullah timbul ni bukan ni lajak. Ni lajak ni. Tapi hak masalah hak mikrofon tali tu kira juga. Jangan ada di tali tu najis umpama tak cicau. Habis cara. Tapi bukan tali, wayar. Wayar dia panggil. Jangan ada di wayar tu tak cicau. Sebab dia berhubung ni, diikat ni, dia kepik baju ni. Ni. Tak boleh. Tapi kalaulah di wayar sampai ke bok dia tu tak ada najis. Tak ada najis. Tapi atas bok tu penuh dengan tak cicak, tak apa. Atas bok tu tak apa. Ada ni. Atas bok tu tak apa. Jangan ditali tu je. Tapi dulu punya cerita bukan atas bok. Siapa ke peti sejuk rumah orang kafir. Peti sejuk rumah kafir kan ada
daging babi lah dalam peti sejuk dia tu. Jadi kan ini elektrik kan, dia kan siapa elektrik juga. Jadi sekarang ni dia naik di itulah di metal elektrik, naik atas jalan raya, turun pergi rumah orang kafir, elektrik tu masuk dalam wayar elektrik tu kan, sambung ni peti sejuk, dan peti sejuk ada daging babi, patah orang sembahyang di masjid. Allah, jauh sangat tu dah tu. Dak semua ada orang ceramah gitu dulu. Pakan ni dia ada sambung ni kan, ada sambung naik elektrik dan naik atas jalan raya apa semua, masuk rumah orang kafir. Elektrik yang sama bersambung peti sejuk, dan peti sejuk ada daging babi, patah orang hak imam di masjid. Oh kata jauhnya dia lekong. Tapi kalau betul, kalau ada wayar mikrofon ni, atas wayar jangan ada najis. Atas wayar jangan ada najis, dan wayar tu jangan bersentuh dengan tai cicak. Jangan bersentuh dengan najis. Wayar tu, walaupun wayar tu panjang sekalipun, hak dibak tak apa. Tapi perkara ni pun perkara yang khilaf dalam pandangan mazhab Syafi'i sendiri. Tapi tak apalah, kita bicara tu. Tapi janganlah sampai ke naik sampai ke peti sejuk rumah orang kafir tu, jangan, itu jauh sangat je lagi. Dah jalan raya pun dah bayar elektrik ya. Bayar elektrik ni sambung kan. Daripada speaker di baju tok imam disambung dengan peti sejuk ada daging babi. Allah kata jauhnya disambung. Lepas tu ada orang dia macam tak berapa suka ni, dia tetap nak pakai hak mikrofon hak berdiri juga yang tidak duduk di baju. Tapi kadang-kadang ada sedikit kesukaran lah, sebab dia pergerakan tu nak mengelak daripada mikrofon tu, jadi terlari tubuh. Tu kalau bicara panjang tu banyak hal lah jadinya. Sebab terlari tubuh, sebab nak turun naik, nak elok daripada berlanggar dengan mikrofon tu, dia kena kira belakang tu. Kalau nak kira balik lah, sebab dia dalam mazhab Syafi'i sedikit pun tak boleh lari daripada kiblat. Ini pandangan muktamad lah, sedikit pun tak boleh lari. Walaupun jumhur pandangan selagi jihad yang sama, arah yang sama pada ni, walaupun ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, sembahyang tetap sah selagi jihad yang jihad kiblat. Jangan kepada utara selatan. Utara selatan bukan jihad kiblat. Kalaulah hadap ke timur, tu membelakangkan kiblat tu dak bilang langsung dah. Kalau hadap ke timur, timur matahari naik, itu sudah membelakangkan kiblat. Dia tidak hadap ke timur, dia hadap ke utara selatan. Utara selatan pun bukan jihad kiblat. Mana selagi dia hadap sebelah barat, walaupun ke kanan ke kiri daripada Kaabah, zat Kaabah, ain Kaabah tetap sah. Sebab jumhur pandangan, jumhur ulama, kebanyakan ulama wajib menghadap jihad Kaabah, hala-hala Kaabah. Yang wajib menghadap ain Kaabah itu ijma' ulama di dalam Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram nampak ain Kaabah, itu ijma' ulama wajib hadap ain 4 persegi tu. Luar daripada Masjidil Haram tak nampak dah dia punya Kaabah tu. Tu timbullah khilaf di kalangan ulama. Di tempat kita ni jauh ni, tapi pandangan mazhab Syafi'i kita tetap wajib hadap ain Kaabah dengan zon, dengan kuat jangkaan di hati, sebab kita ada alat untuk menentukan arah Kaabah tu sendiri. Tapi nak cerita tak boleh lari sikit pun daripada ain Kaabah. Dia ketika kita berdiri, ketika kita duduk, memang betul lah kira di dada. Pada ni kira di dada. Tetapi ketika kita rokok, ketika kita sujud, dada kita bukan ke kiblat, dada kita ke bawah, ke lantai. Jadi kiblat nak ke di mana? Sebab kita berdiri, kita duduk, kiblat
kira di dada. Bila kita rokok, kita sujud, dada kita bukan ke kiblat, dada kita ke lantai. Maka kiblat kira kepada tubuh kita. Ini tubuh ni. Mana kalau lari ke kanan, lari ke kiri, sudah tidak berhadap kiblat, batal semayang. Ni masa rokok ke tubuh. Sama juga pada masa turun naik. Kita turun naik daripada rokok, contohnya kita nak berdiri tu, kita lari tubuh kita. Tu lari dari kiblat dah tu. Kita betul balik sebab kita nak supaya tidak berlanggar dengan speaker, dengan mikrofon tu. Kau ada ni? Ni berdiri. Nak turun, kita buat gitu. Kita pun masuk semula, baru kita betul balik. Mana apabila lari ni, tubuh sudah tidak menghadap kiblat. Ni. Dia ada halus sikit situ. Masa rokok, kira kiblat di tubuh. Ni, dia punya hala tubuh ni. Masa sujud, kiblat kira kepada hala tubuh ni. Pada masa nak turun naik tu. Jadi kalau turun betul dia gini lah. Ni. Turun, rokok, berdiri tegak. Tapi kalau nak turun ni, awak gini. Ni sudah lari daripada kiblat. Masa nak bangkit pada berdiri pun, daripada rokok, naik, lari sikit. Sebab kita nak lari supaya tak berlanggar dengan mikrofon tu. Tu di situ kalau nak kira halus pandangan mutamak mazhab Syafi'i, tak berapa nak jadi situ. Tapi ini semua benda khilafiyah belaka. Benda khilafiyah belaka. Masalah genggam ikat dengan umpama tali di hujung dia najis pun di antara benda yang khilafiyah. Dia kalau pegang, kalau ikat. Kalau pegang, kalau ikat. Samalah contohnya kalau kata ni bak lain, ni bukan bak najis. Bukan bak najis. Dia contohnya atas bantal ada Quran, dia berhadap kecil. Angkat memang haram sebab dia mengangkat sesuatu di atas tu ada Al-Quran. Tapi itu balik pada kosak lah pulaknya. Macam mana dengan tolak, macam mana dengan tarik. Tarik tu haram, tolak tak haram. Itu bak lain lah. Sebab orang yang berhadap kecil, dia haram pegang Al-Quran, dia haram tanggung Al-Quran. Sekarang dia angkat bantal, atas bantal ada Al-Quran, hukumnya haram. Melainkan dia ada bicara bak kosak, kita bicara dah dahulu. Sama juga dengan kalau tolak tahu tak apa, tarik, tarik tu haram. Sebab tarik lain, tarik tu dia ada kekuatan. Jadi seolah-olahnya menanggung Al-Quran. Waktu bak Al-Quran bagi orang berhadap kecil. Ini bak najis ketika solat. Ini bak najis ketika solat. Jadi pegang ataupun ikat pun sama. Sesuatu yang suci yang mana berhubung dengan najis di hujung dia. Tapi kalau berhubung dengan benda yang suci di hujung, tapi atas benda tu ada najis, tu tak ada masalah. Sekarang ni tali tu, wayar mikrofon berhubung dengan bok benda suci. Bok dia panggil tak? Atas bok tak ada najis, tak apa. Macam pegang tali tu ikat perahu benda suci. Dalam perahu ada anjing, tak ada apa. Jadi samalah dengan wayar mikrofon, dia berhubung dengan benda suci, bok. Atas bok tak ada tak cicok, tak apa. Di sini genggam, pegang ataupun ikat, hukum dia sama juga. Far'un. Ini dia penghujung dah ni. Penghujung bicara berkaitan dengan najis dan cara menyucikan najis. Lau ra'a man yuridu salatan wa bi thawbihi najisun boleh baca belakang tu, ghairu ma'fuin anhu lazimahu i'lamu. Bila seseorang melihat orang lain akan mengerjakan solat, dia melihat seseorang yang nak semayang,
padahal pakaiannya terkena najis yang tidak diampuni adanya, maka baginya wajib memberitahu. Bila seseorang melihat orang yang akan mengerjakan solat, dia nak solat, padahal pakaiannya terkena najis, yang ghairu ma'fuin anhu, najis yang tidak dimaafkan daripadanya, apa hukum? Maka baginya wajib memberitahu. Orang nak semayang di pakaian dia, itu cerita pakaian, ataupun di kaki dia, dah okey lah. Di pakaian dia contohnya ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan dahulu, panjang dah bicara. Najis yang dimaafkan, dia pembicaraan syarat sosmayang ni suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci dari najis yang tiada dimaafkan. Sebab bicara sekarang bicara syarat sah solat yang kedua, bermula di muka surat 70. Syaratnya suci badan, suci pakaian dan tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Berarti ada najis-najis tetapi dimaafkan pada semayang. Itu bicara dah lepas, panjang dah. Hak najisnya mana, panjang bicara. Kemudian najis ni ada beberapa najis yang dimaafkan pada semayang. Najis tapi sah semayang. Jadi sekarang ni orang nak solat ni, orang nampak orang yang nak solat ni ada najis yang tiada dimaafkan, maka wajib kena beritahu. Walhal orang yang solat yang tidak menyedari najis ada di pakaian dia, orang yang solat tu tak ada dosa pun, tak ada salah pun, dia tak tahu. Dia berkaitan dengan suruh ma'ruf ni, dia tidak terhenti atas dosa ke tak dosa. Ada ni. Dia sekarang perkara ma'rufnya apa? Perkara ma'rufnya orang nak solat kena pastikan suci dan najis. Dia solat tapi pakaian dia ada najis, tak apa dia sedari. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Ni dia tinggal ma'ruf, solat serta dalam keadaan suci, dia tinggal ma'ruf, tapi dia tak tahu, dia tak sedar, tak berdosa. Dia tak berdosa sekalipun, tetap wajib kita beritahu. Dia gitu je. Sama juga kalau berlaku benda mungkar, benda yang berdosa, tapi dia tak sedar. Dia tak sedar. Contoh-contoh, biasa kita buat contoh, orang buta, dia nak melintasi orang solat, dia tak nampak. Melintasi orang solat tu haram, benda mungkar. Tapi orang buta yang melintasi solat ni dosa ke tak? Tak dosa, dia tak tahu. Tapi kita yang nampak dia nak melintasi tu, wajib kita kena beritahu. Ada ni, wajib kena cegah mungkar. Walaupun berlaku melintas solat, tak ada dosa sikit pun dia, sebab dia tak nampak. Dia suruh ma'ruf, cegah mungkar, kewajipan atas kita, tidak terhenti atas dosa, tidak. Sama dengan budak-budak. Budak-budak nak melintasi orang solat, budak yang belum balik, ada dosa? Tak ada dosa budak, tapi wajib kita kena sekat dia. Budak nak melintasi orang solat, kita pegang budak tu, jangan orang solat. Baik, itu benda mungkar, dosa, berdosa. Tapi budak dosa ke tak? Budak tak ada hukum, dia belum balik. Ada. Suruh ma'ruf, cegah mungkar, bukan terti atas dosa ataupun tidak.
Sebab itulah kalau seseorang melihat kanak-kanak berzina,